أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله مولانا العظيم. Alhamdulillah, insyaAllah sama-sama kita menyambung majlis ilmu kita. Moga-moga diberi kefahaman oleh Ta'ala akan kita, dan insyaAllah marilah sama-sama kita mengamalinya. Jadi insyaAllah kita sambung. Kita dalam bab yang kedua, Islam sebagai ad-din. Jadi hari itu kita baca dah definisi yang kedua. Jadi kita sambung sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Situ. Okey, insya-Allah. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un." Maksudnya, patutkah sesudah itu mereka mencari lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa, dan kepadanya lah mereka dikembalikan. Itu dia. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 83. Patutkah sesudah itu? Setelah kita mengakui akan kebenarannya. Masuk di sini syahadah. Setelah kita mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Patutkah dia kata sesudah mengakui dan menerima perjanjian itu mereka mencari lain dari agama Allah? Jadi di sinilah kita nak faham penyaksian kita tentang ketuhanan dan kehambaan. Dia ada dua kalau kita ngaji. Dari segi syariatnya, kita berdalilkan Allah itu memandangkan kepada alam kabir, kepada langit bumi gunung ganang ni. Kita boleh mengatakan Allah ada, lemahnya kita melihat dalil alam, dalil langit bumi gunung ganang ni. Dan ada satu lagi penyaksian yang tidak perlu pada langit bumi gunung ganang ni. Itulah penyaksian yang sebenar. Nampak? Jadi penyaksian itulah yang melahirkan kepatuhan dan ketaatan yang hakiki. Jadi hari ini, walaupun kita telah mengaku Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul, tetap kita pilih lagi cara hidup selain pada Islam. Sebab apa? Keyakinan kita terhadap Islam itu tidak sepenuhnya. Itu je. Jika kita yakin semua sebagaimana penyaksian kita ketika di alam arwah hari itu, nescaya kita akan patuh dan taat kepada Allah. Sebagaimana dalil-dalilnya yang kita lihat. Para Nabi, para sahabat, para awliya illah. Sebab apa mereka patuh dan taat kepada Allah? Dia tak ambil selain pada Islam. Sebab apa? Penyaksian mereka benar. Penyaksian mereka penuh dengan haqqul yakin. Bukan duduk setakat ilmu yakin sebagaimana kita orang awam ni. Kita mengaku ketuhanan Allah, kita melihatkan dalil alam. Maka di sinilah kita nak sedar. Sebab tu dok hebat Islam akhir zaman. Mereka jahil tentang musyahadah. Mereka jahil tentang muraqabah. Mereka jahil tentang ilmu hati. Sebab tu mereka jadi gitu. Nampak? Sedangkan Islam mengajar zahir dan batin, penyaksian di kita di alam arwah. Kalau tidak, akan Quran beritahu kepada kita. Betul? Tentang penyaksian kita. Oleh kerana kita dilalaikan dengan kehidupan dunia, harta benda, sehingga kita tak sedang nak mendalami ilmu agama kita. Tak sedang kita tak sedang nak membersihkan jiwa kita. Sebab kita sibuk dengan dunia.
Padahal Al-Quran mengajar kita, Nabi mengajar kita, dunia ni hanya sekadar. Jangan kamu berlebih-lebih sehingga melalaikan kamu daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Jangan sebab harta anak pinak kita melalaikan kita daripada mengingati Allah. Nampak? Kita hidup sekadar je lah. Jika untuk cari kemewahan rumah besar, siapa kita tinggal agama, tak ada nak ngaji, tak ada nak bersih hati, tak guna kita cari rumah besar pun. Betul? Dia melalaikan kita daripada mengingati Allah. Maka ni jelas, Al-Quran beritahu kepada kita jelas. Nampak? Sebab tu kita ni, Allahumma salli ala Muhammad. Kita kembalilah. Hamba suka semua ajak kita kembali ke zaman sahabat. Situ pedoman yang besar bagi kita. Takkan ada lagi ke cari hidup yang diajak oleh Nabi sebagaimana yang sahabat-sahabat amalkan. Nampak? Jadi kita hari ni dah lari jauh dah. Terlalu jauh dah daripada sunnah. Maka sahabatlah yang mengamalkan sunnah. Betul ni? Kita jauh dah. Yang pertamanya kita jahil tentang agama kita sendiri. Kita tak faham pun penyaksian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak heranlah kita tengok hari ni Islam begitu lemah. Dah heran tu. Sebab tu Tuhan tanya, patutkah sesudah mengakui dan menerima perjanjian itu mereka mencari lain dari agama Allah? Tak patut. Sebab kita mengaku dah Allah sebagai Rabb yang mencipta dan mentadbir kita. Dan Muhammad tu sebagai Rasul, utusan Allah yang membawa kepada kita pengajaran-pengajaran cara hidup yang sempurna. Patutkah kita mengambil lagi cara hidup yang lain? Betul ni? Tak sepatutnya. Maka Islam dah cara hidup yang sempurna. Cara yang membawa kenikmatan. Sebab tu orang hakikat, orang yang hati dia musyahadah dengan Allah, bila dia mengamalkan Islam, dia merasa nikmat. Salah satu contoh semayang, dia rasa nikmat. Sedekah, dia rasa nikmat. Beli dapat tolong orang susah tu, dia rasa nikmat yang luar biasa. Nikmat ni tak ada di atas dunia ni, tak ada. Nikmat tolong orang susah ni, we makan sesuap nasi kepada orang miskin, kita merasai nikmat tu tak ada atas dunia ni, nikmat yang sebesar itu. Maka sahabat dia rasa ni. Sebab tu mereka tak lekat pitis tangan we makan orang susah. Tidak ada Uwais Al-Qarni berkata, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya ada lagi manusia yang lapar, mu jangan salah aku. Sebab aku tak ada benda terus nak beri ni. Tika buruk pun tak ada. Roti sebuku pun aku tak ada. Tak ada lapar pun jangan salah aku. Kita nak berdepan dengan mahkamah Allah lagu mana lagi? Jika ada di ujung-ujung kampung kita lapar sedangkan kita penuh dengan kemewahan, macam mana kita nak jawab dengan Allah nanti? Salah kau ni dah tak ada harta benda pasal takut dengan Allah. Betul ni? Itu Islam. Kita nak faham Islam yang sebenar. Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Betul ni? Kita kena sedar. Di keliling kita ni ada yang tak boleh nak makan. Ada yang dikejar dengan hutang. Ada yang nak dihalau daripada rumah sewa tahu. Ustaz mana tahu? Ni buka WhatsApp. Buka lalu telefon apa. Tengok lalu. Bukti yang jelas. Hari-hari. Tu buka lalu hari lepas aku dia buka lalu tengok. Today. Ada. Hari ni. Malam tadi. Kemarin. Lapar ni manusia ni susah. Tapi kita tak cakna, kita jawab di depan Allah tahu. Jawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Islam itu indahnya Islam. Sebab tu hamba duk marah, hamba duk tekan semua ni. Suruh tolong orang susah, pergi makan orang susah ni. Nah, kita dah sibuk nak cari mewah kita ya. Tu ni. Padahal kambing makan dah, unta makan dah. Padahal dia nak makan ikan layang tau. Betul tak? Sebab tu berkata pemimpin-pemimpin dia bertanggungjawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak soho YB mu kalau rakyat lapar. Betul tak? Jawab di depan Allah. Jangan main-main. Betul tak ni? Tak kena kita tak apa. Kalau orang miskin tu kena pada diri kita. Tak, dia hambat dengan orang yang berhutang. Orang minta hutang hari-hari tunggu depan rumah. Mana mak kita? Allahumma salli ala Muhammad. Islam ni bukan semayang saja.
Bukan pergi Mekah. Tu ni. Itu Islam. Kasih sayang yang Nabi terangkan. Cakna-mencakna yang Nabi ajarkan. Betul tak ni? Situ kekuatan Islam. Kekuatan jemaah tu atas kasih sayang. Bila tak ada kasih sayang, tak kuat Islam. Islam tak kuat. Betul? Dalilnya lu Palestin dibom lah mana dah? Mana kerajaan-kerajaan Islam lain? Lah gitu ke? Sebab tak kasih. Mana je? Kita ni tak amal sebagaimana kata Nabi wayak, Islam itu satu binaan. Satu tubuh badan. Jika telinga sakit, kesemuanya sakit. Betul ni? Jika ada orang hujung kampung kita lapar, kita mesti merasa lapar. Ada hari ni. Dah suruh muaji pun. Tu, serban pulah pun. Faham? Kalau tak pakai piyah, pakai 2 jing, tapi pemurah, lebih baik tu lagi. Pakai yang aku boleh beli. Bawa nak akan serban ke jubah. Tu tak? Nak amalkan syariat. Nah, sebab tu Tuhan tanya kita patutkah sesudah itu, sudah mengakui perjanjian itu, mengambil lagi agama selain pada agama Allah, cara hidup yang sempurna, sedangkan mengaku dah Islam agama yang terbaik, agama samawiyah, agama yang datang daripada langit. Betul? Kalau bertanya orang Kalastor pada pagi ni, mana banyak-banyak agama yang mana terbaik sekali? Jawab kali. Nescaya orang Kalastor kata Islam. Tapi apa keluar pada sliding kaki, tak amal pun. Betul ni? Jangan dusta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita ingat kita akan bertemu pada hari mahsyar nanti. Nah, kepala-kepala akan tunduk ke bawah. Sebab mereka sedar mereka akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masa ni boleh belagak belaka, boleh berdusta. Nah, tapi di depan Allah, yaumul mahsyar nanti tak ada ruang. Sebab Allah Taala membongkarkan sekalian apa yang ada dalam hati kita. Maka tertunduk muka kita itu, malu di depan Allah. Tu ni. Jangan main-main. Jangan main-main. Tu. Padahal kepadanya lah, nya tu nya Allah, tunduk nak taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi. Semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, manusia ni dok tunduk. Sebab apa? Dia ada sifat sombong. Dia rasa dia memiliki segala yang ada di langit, di bumi, daripada dulu diciptakan sampai sekarang, tak pernah ingkar dengan Allah. Betul ni? Matahari bila Allah kata naik, dia naik. Bila Allah kata turun, dia turun. Pokok kayu bila Allah kata tumbuh, mu tumbuh. Nah, sampai kali ni tak pernah ingkar. Tapi manusia dia ingkar. Sebab apa? Dia ada satu perasaan yang ada dalam jiwa dia, sombong, angkuh. Sebagaimana yang telah gambarkan di dalam Al-Quran, sifat iblis. Sebab iblis ni dia merasai dia memiliki. Itu kesilapan iblis. Dia ibadah kuat, alim, tapi dia lupa bahawa dia tu mempunyai sifat memiliki. Tahu? Memiliki. Sekarang ni manusia rosak, engkar dengan Allah sebab dia rasa memiliki. Sedangkan sifat yang memiliki ini kepunyaan Allah. Surah Al-Mulk, kerajaan kepunyaan Allah. Kita tidak ada memiliki pun. Tangan kita bukan memiliki. Tangan ni milik kita, bukan. Tangan ini amanah Allah kepada kita. Kena faham situ. Maka iblis, dia rasa dia memiliki sifat yang baik. Sifat yang baik itu rasa kepunyaan dia. Sebab tu bila Allah Ta'ala perintah suruh sujud kepada Adam, dia rasa dia mulia. Dia memiliki sifat kemuliaan. Sedangkan tak ada. Betul ni? Contoh yang bercakap paling mudah, bila kita bawa pada kehidupan, kita rasa kereta kita tu Pak Muslim milik kita. Sebab tu bila Allah Ta'ala kata, kongsikan nikmat kereta tu. Model welfare transformer, kongsikan. Biar orang rasa boleh naik atas kereta tu, nak atur anak sekolah ke, nak atur mak sakit ke, ambil. Sebab apa kita sayang tak beri? Sebab kita rasa kereta itu milik kita. Sedangkan bukan milik kita. Itu amanah daripada Allah. Maka bila kita sedia amanah daripada Allah, kita kongsikan. Betul ni? Oh, kalau orang Islam amal ni, ambil rasa set Cina teran orang kafir teran rebah boleh batin gitu. Rebah tengok akhlak yang dipamerkan
oleh umat Islam. Inilah zaman kegemilangan Islam pada zaman para sahabat dulu. Islam begitu hebat. Sanggup orang Kelantan beli welfare semua? Siapa nak pinjam ambil? Sanggup tak ni? Sanggup? Amin. Syurga mu. Don't worry. Dan siapa amal sunnah, syurga dia. Nampak? Siapa yang benci dengan sunnah, stand by untuk masuk neraka. Betul tak ni? Ni kita buat soal kata orang lain. Anak saudara nak pinjam kereta pok dara tak gamuk. Nak atur anak sakit. Tak gamuk. Mana Islam? Cekap orang berislam. Nak pergi pinjam kereta YB sekali. Tengok YB tak? Betul tak? Neh, terang tengok. Neh, nak pinjam welfare tu. Betul tak ni? Nah, Nabi sahabat pergi minta habis licin bi. Nah, tak ada dah, aku tak ada benda dah, kata Rasulullah. Tapi mugilah rumah anak aku Fatimah. InsyaAllah dia tidak menghampakan harapan orang. Ni dia ajar. Itu contoh untuk kita tu. Betul ni? Maka pergilah sahabat lapar je. Nah, pergi rumah Fatimah. Amba suka cerita ni. Neh, walaupun kita tak boleh setara tu, nah, tapi janganlah dok buat terus. Betul tak ni? Nah, maka sahabat pergi rumah Fatimah. Ya teh, hey Fatimah, ada Rasulullah suruh mari mamung minta sikit makanan, aku lapar. Apa lagi? Nampak? Fatimah kata padang lah. Fatimah. Sayyidina Ali tak ada satu. Ni, dia tengok dalam rumah dia Pak Muslim kosong macam sekolah. Sekolah masa nak buat program, tika meja-meja apa semua robot-robot habis, kosong tu. Tika buruk pun tak ada dalam rumah Fatimah. Dosa dah kata nak sopan. Tisjuk. No. Tak, Siti Fatimah kata aku nak wimda ni. Tika buruk pun tak ada nak wim kamu nak suruh mu jual. Tak ada. Dah nak wimda. Kita kok kalau susah kok urut dada lah. Betul tak? Ya Allah. Maka Siti Fatimah nak urut dada. Ya Allah. Ya Allah tu terpegang rata yang ada di tekuk. Rata perkahwinan dia dengan Sayyidina Ali. Maka dia cabut rata tu dia beri. Nampak lagi? Dan sahabat ni pergi jumpa Rasulullah ketika itu kebetulan Abu Bakar ada. Aku ada mungkin mana aku boleh tak? Boleh? Dia kata, nangis Rasulullah nangis. Nampak? Kata perkahwinan seorang tu dia yang ada hak lain habis. Wih kau orang susah. Tolong orang. Dah Abu Bakar sedih, Abu Bakar nangis. Abu Bakar kaya kan? Abu Bakar yang beli ambil balik. Kata tu. Faham lagi? Wih mula ke Fatimah. Ni lah nak cerita lagu mana Rasulullah mengajar puteri dia. Dah sabarlah jadi penghulu syurga bagi wanita. Betul tak ni? Nah, dah kita kata kena. Kereta ada, pergi sejuk ada, sopa ada belaka dalam rumah. Patut orang minta 100 riyal tu kita kata tak ada piti. Lagu mana nak ikut sunnah. Betul tak ni? Hebat tak Islam? Hebat tak? Ni kehebatan Islam. Orang kafir rebah gitu. Rebah gitu je orang Islam. Orang kafir masuk Islam sama sahabat kerana akhlak. Bukan kerana wah ceramah macam kita ceramah ni. Apa lagi? Kerana akhlak terlalu indah. Rebah gitu je. Tengok akhlak Islam. Itu Islam tegak dengan akhlak. Bukan Islam tegak dengan ceramah. Bukan Islam tegak dengan ceramah duk kata ke orang, duk buka aib orang. Bukan. Islam tegak dengan akhlak yang kita pamerkan. Betul tak ni? Ni nak faham Islam. Kita kena amalkan. Biar orang tak boleh dah teranung ni kita seorang pun tak apalah. Kita amal boleh kita. Betul tak ni? Kita amal sunnah boleh kita. Walaupun orang tak boleh ikut. Betul tak ni? Sebab kita buat kerana Allah. Bukan kerana nak suruh orang sokong. Bukan kerana orang puji. Bukan kerana pangkat. Bukan. Kita buat kerana aku yakin Allah tu Rabb. Tuhan. Apa lagi? Dan Muhammad tu utusan Allah. Tu kita pegang dua kalimah ni. Itu kita amalkan. Tu dia. Mana nak marah dah pagi ni? Nak marah apa? 2-3 hari ni pada orang minta pitih je. Apa? Lapor nak lambat kereta rumah saya. Hon ni kena tunggu depan rumah. Apa lagi? Nak marah apa? Apa pusing? Apa lagi? Kalau ada Nabi, nangis Nabi tengok keadaan umat akhir zaman. Tak ada kasih sayang. Nangis Nabi tengok keadaan kita hari ni.
Hak aku ajar mu tinggal dah. Sedikit demi sedikit sunnah aku mu tinggal. Faham lagi? Tu. Mekah lambat lepas PKP nak pergi. Orang anak yatim, orang susah tepi rumah dak pergi sekarang. Ni kata. Faham? Kalau tanya apa mu pergi Mekah rindu kepada Tuhan. Rindu kepada Tuhan. Mu tahu tak Tuhan rindu ni ke orang lagu mana? Tuhan sedang merindui hamba-hambanya yang sedang beri makan orang miskin. Hak tu hak Tuhan rindu. Faham? Jadi orang Kallang Store, kalau nak suruh Tuhan rindu kita, turun sliding lagi, pergi makan orang susah. Bayar hutang dia. Dah, beri rumah sewa dia. Biar dia hidup dengan bahagia. Betul ni? Baru Tuhan rindu kepada kita. Jelas Nabi beritahu. Tapi kita tak ikut. Betul ni? Sebab nafsu kita ni, Pak Muslim. Sebab kita rasa kita memiliki. Sebab kita rasa harta tu hak tahu kita. Sebab tu kita sayang. Jika kita rasa hak Allah, nescaya kita tak sayang. Sebab Allah yang perintahkan suruh bagi. Sebab aku cuma diamanahkan. Contoh YB. Dah. Diamanahkan oleh kerajaan, suruh bagi kepada rakyat harta tu. Dia bagi tak? Bagi sebab bukan hak aku. Kalau YB tu tak bagi, dia rasa hak tu dia. Betul tak? Ya tak ni? Kena sedarlah amanah kita ni. Dosa kata harta Pak Muslim. Hak ada pada kita ni semua amanah Allah. Lidah, mata, telinga, tangan, perut, kaki, semua amanah Allah belaka. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Akan ditanya satu persatu nikmat yang Allah beri kita. Jangan main-main. Bang, walaupun satu sen akan ditanya oleh Allah. Mati temu Orang Belanda bulan ni 3 hari. 3 orang jujuk mati. Faham lagi? Jangan main-main. Kira orang Kallang Store pula. Dak malam kata ke masjid berapa patah. Macam kira berapa patah pula. Masing-masing. Faham lagi? Dia Kallang Store tunggu ni. Tunggu ni ada depan ber ni. Faham lagi? Anytime. Bila-bila boleh mati. Nampak? Dah duk cakap aku mati kau. Faham lagi? Betul? Jangan main-main akan ditanya lagi. Akan ditanya oleh Allah. Dah sasahu lah kita. Dah belagak sombong lah duduk di atas muka bumi Allah. Nampak? Nyawa di halkang. Dah harta kita jatuh nama orang lalu dah. Hak duk bukit kecil, bukit besar, Pluto, Mare, Yutari, Zuhal, Neptun, semua boleh orang belaka. Bila nyawa pas sini je. Habis jatuh harga belaka pada orang lain. Masa tu baru nak sedekah. Tak ada dah. Faham dah orang habis tau. Faham? Sebab tu masa sampai di halkang batal sedekah kita. Sebab kita tidak memiliki dah. Dah harta kita semua jatuh orang habis tau. Faham? Tapi masa ni baru nak sedekah. Laula akhartani. Tak ada dah. Nak wila ni terus goi. Faham lagi? Sayang tu kat harta benda. Megak sungguh. Tak ada benda pun buat pusing. Hak kita wik orang tu. Sebab tu maju anak-anak buah hamba. Hak kita wik orang tu lah hak kita. Sebab tu anak buah hamba dah lekat bitis. Yang cari lah bitis. Tangan tak tahu. Faham lagi? Nak ikut aku, ni syarat dia. Nah, hak dak tahan, tembus lagi. Nampak? Hak ikut hamba, hak lekat pas hari ni dulu. Nah, pada 30 orang tu, dah usah cari lah. Ada. Dia gitu. Nak ikut aku boleh. Faham lagi? Orang miskin pun kena pergi makan. Faham? Tu kerja kita. Ni siapa ada cana. Berat nanang. Okey. Maka dia kata, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa. Nah, sama ada mu suka tak suka, ini hukum daripada aku. Undang-undang daripada aku. Faham lagi? Mu suka tak suka. Suka tak Pak Muslim? Kita habiskan harta kita bagi orang. Tak suka. Tapi apa beri kau? Itu perintah Allah. Tak? Lapar perut sebulan. Kita suka tak? Puasa. Tak suka. Suka tak suka ini hukum aku. Mu pijak bumi aku. Mu kena puasa je ada mu. Subuh. Mu tak setuju nak bangun. Ketoi. Tak nak. Bangun. Faham? Tu. Ya tak ni? Orang yang boleh bangun subuh dengan ikhlas. Wali Allah. Kalau kelas cayang pun kita semua ni. Bangun tu tokat. Ada bini mari cokeh dengan 2 enam. Baru bangun. Betul tak? Sebab kita bangun ni. Kerana terpaksa ni. Kerana hukum. Betul tak? Kerana hukum wajib kat atas kita. Kalau tidak tak bangun terang. Kerana wajib. Kita ngaji dah hukum syarak. Kita orang-orang kan. Buat dapat pahala tinggal dapat dosa. Maka kalau aku tak bangun, dosa aku masuk neraka bangun. Tak apa dah. Dah kita orang awam. Betul. Tapi pertikatkan iman kita sehingga kita boleh bangun kerana cinta dan rindu kepada Allah. Nak sampai situ payah tu. Memerlukan perjuangan tu. Pengorbanan. Okey.
Maka hak ni bisa sekali ni. Dan kepadanya lah mereka dikembalikan. Allahumma salli ala Muhammad. Maksudnya kita akan dikembalikan kepada mahkamah Allah. Kita akan menghadap mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Tak ada seorang boleh lari pada mahkamah Allah. Yang main-main. Nampak? Kalau balik gitu macam natang tak apa buat Muslim. Ni, kita akan dibangkit balik. Masuk kembali kepada Allah tu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni kita takut. Nah, kalau balik macam natang tak apa lah. Tak kena tanya dah. Faham? Aku pun nak hidup lagu atas tamu ikut undang-undang tamu ke bumi kalau gitu. Faham lagi? Tapi kerana kita akan ditanggungjawabkan oleh Allah, maka tu kita jaga satu persatu hukum-hukum Allah ni. Sebab kita takut akan ditanya kayak gini. Nah, itu dipanggil iman. Sebab tu Tok Gani kasih kata iman. Iman ni keyakinan kita. Percaya, kepercayaan kita. Betul tak? Sebab tu Tok Gani Aziz kata orang beriman tak wajib dia Islam. Orang beriman wajib Islam. Sebab dia yakin. Orang Islam belum tentu beriman. Itu ayat Tok Guru. Sebab tu Tok Guru kata mau cari dalam Quran tak jumpa ya ayyuhallazina aslamu, tak temu. Ia bermula dengan ya ayyuhallazina amanu. Hey, orang yang yakin dengan Allah dan hari akhirat. Tu ni. Kita nak cari keimanan. Orang Islam ramai, dah orang cetong. Dia nak orang beriman. Tu dia. Orang yang yakin dengan Allah. Nah, kalau kita yakin infak seria Tuhan balas 10, nescaya berduyung-duyung, berdusung-dusung manusia bersedekah. Dan Nabi kan lama dosa balas 10. Berapa kena kurang? Ya duk kira kedai kopi tu. Kalau mu bayar sekedar itu 100, Tuhan balas 1000. Tak yakin ke? Gerak tu. Nah, ni iman. Ni panggil iman. Keyakinan kita kepada Allah. Tu. Duduk kira-kira buat macam ni. Kira dalam hati. Si minyak. Roti telur. Mampu aku ini. Berat nandang tu. Dah sebab kau mas pandai gitu kita orang Islam ni. Nah, kita biar jadi orang Islam yang beriman. Jangan jadi orang Islam yang munafik. Munafikun alimul lisan. Nampak lagi? Jangan hak pasih pada lidah Islam cakap hebat. Nampak? Jangan. Kita nak jadi orang Islam yang beriman. Dipanggil Islam yang mukmin. Nampak? Itu nak tu. Habis itu. Tersambung lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Maksudnya, sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Tak ada dah cara hidup yang Allah Ta'ala redha, Islam. Nak dapat keredaan Allah, mesti ikut Nabi. Lain lagi dah. Nak dapat cinta Allah, kasih sayang Allah, ikut Nabi. Sebab tu sahabat boleh radhiyallahu anhum. Faham lagi? Betul tak ni? Sebab sahabat dia ikut Nabi. Perik, pedih, tetap dia ikut Nabi. Kita tengok cinta sahabat tau. Dosa kata hak berat. Hak ringan. Contoh, Nabi makan dia. Dia walaupun tak suka makanan tu, dia makan. Benda hak gitu pun dia ikut. Apatah lagi hak besar. Hak ditekan oleh syarak. Itu syarak tak tekan bang. Kalau Nabi makan ni, mudah makan. Tak dosa bang. Betul tak? Nabi pakai serban, kita tak pakai serban. Tak dosa bang. Tapi sahabat, hak tak dosa pun dia ikut Nabi buat. Nabi duduk situ, dia duduk. Nabi tunduk, dia tunduk. Padahal tu tak ada dosa pun dia tak ikut. Nampak lagi? Sebab apa sahabat ikut Nabi walaupun sekecil pun? Sebab hak Nabi buat tu dia yakin itu yang terbaik. Itu yang diredai oleh Allah. Kita hak Nabi ancang neraka, kita pun tak ikut juga. Orang yang bakhil ni jauh pada neraka, jauh pada syurga, dekat dengan neraka Nabi khabar. Tak ikut juga. Ancang dengan neraka pun tak ikut sunnah. Sahabat hak tak diancang dengan neraka, tapi dia ikut. Betul ni? Sebab apa sahabat boleh ikut begitu? Sebab dia yakin mereka kenal Nabi SAW. Maka ni kita perlu sedar. Perlu kita sedar. Itu dia. Maka cari hidup hak Allah Ta'ala redha adalah Islam. Maka Islam yang membawa Islam pada Arab dan seluruh pada kita adalah Nabi. Nabi yang bawa Islam. Betul ni? Nabi kita Muhammad yang bawa Islam. Maka nak ikut
ikut Nabi. Sebab Nabi yang bawa Islam. Sebab tu ikut Nabi, Tuhan redha. Dia ikut Nabi, Tuhan tak redha. Betul? Maka Nabi ajar kita. Tak payah banyak malam rata melubah batas. Tak, lepas mayang apa serba baca sekadar, bangun lah. Tak. Sahabat-sahabat lepas mayang apa serba, tak banyak zikir, tak. Terus bangun. Sebab apa dia bangun? Dia banyak lagi kerja lain. Banyak lagi kerja nak buat berbakti pada masyarakat. Banyak lagi. Bukan kita mari sini nak semayang, nak zikir banyak-banyak. Bukan gitu. Tak. Kita kena ingat. Tuan ayat dah kita baca dah bab khalifah hari tu. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tak, Tuhan guna kalimah iz, Tuhan guna kalimah inni. Kena faham molek lah tu. Bukan main-main, bukan gurau-gurau tu. Kita kena ingat. Dan ingatlah, ingat tu lagu mana? Ingat, faham, teliti, hayati dan yakin. Pegang kemah. Tak? Maksudnya kita ni Allah Ta'ala buat sebagai khalifah. Kita bincang panjang lebar buat khalifah itu kan. Khalaif, khulafah. Betul ni? Generasi penerus. Kita meneruskan perjuangan Nabi SAW. Pengganti, kita menggantikan Nabi SAW. Itu tujuan kita. Betul? Kalau kita sibuk dengan duk zikir sampai bulat sebeh. Nak sampai duk cara jirang tangga. Betul kita ni? Betul tak? Ni kita nak faham. Baca Quran. Betul ni? Lemahnya Islam sebab kita duk main ibadah. Nak? Dak cana jirang tangga. Dak negara nak acur lebur, Islam jalan dak jalan. Dak? Hancurnya masyarakat. Dak punuhnya anak-anak muda. Aurat dak tutup. Nak laranya di tengah-tengah jalan. Kita tak fikir tu janji kita boleh mayang ni. Betul? Boleh mayang boleh pergi Mekah tak apa kita. Anak muda nak acur lebur pun. Nak? Anak-anak puang kita tak tutup aurat pun tak apa. Nak? Naik gatih basikal pagi-pagi tunjuk punggung pun tak ada masalah. Naik bukit besar hot belakang tengok punggung. Tak ada masalah langsung kita. Janji aku boleh mayang ni. Gitu ke Islam hancur? Tak. Betul ni? Ni. Maka hancurlah Islam. Kita tunggulah. Kita tunggu kehancuran Islam. Nampak lagi? Ni kita nak faham betul-betul Islam ni. Cara hidup yang Nabi ajar. Nabi sempat menjadi pemimpin. Nabi sempat menjadi seorang ayah. Nabi sempat menjadi seorang suami. Nabi sempat menjadi jiran yang terbaik. Betul ni? Adakah Nabi ajar semayang di Mekah saja? Tak ada. Nabi ajar lagu mana berjiran. Lagu mana cakna-cakna rakyat. Semua Nabi ajar lagi. Tak? Nak kita pemimpin tak gigi maiga gila macam-macam peseng. Rakyat tengah lapar, rakyat tengah susah. Betul tak? Nah, kalau kita tengok pada pemimpin dulu sampai dak dah nak tidur Sayyidina Umar. Dak dah nak letak kepala malam-malam. Malam dak dah nak letak kepala lagi. Sebab orang takut Tuhan tanya dia lagi. Lagu mana keadaan rakyat memucakna ke dak. Maka Sayyidina Umar takut ke Tuhan sampai jalan malam. Tinggal batal. Tinggal bini redha tak apa. Betul ni? Gilah cari orang susah pergi makan dia. Jalan Sayyidina Umar malam-malam. Amirul Mukminin. Betul ni? Kita pergi disko-disko bahasa semua. Padang muka pun dah melawan Tuhan. Maka Tuhan tahu pemimpin yang zalim. Betul? Kalau mutaat ke Tuhan, Allah Ta'ala tahu pemimpin yang adil. Maka nak mengubah pemimpin, ubah kita dulu. InsyaAllah Allah Ta'ala hatta pemimpin yang adil. Betul tak? Kalau kita dah jahat, dah orang. Nah, macam Sayyidina Ali kata kepada rakyat dia masa tu, "Hei Ali, macam mana ketika memerintah huru-hara berbatang-batang jenis pertelikohan berlaku. Sedangkan zaman Khalifah Umar, Abu Bakar tak ada pun gini." Kata rakyat dia. Lah, Ali jawab kan ni, masa Abu Bakar menjadi pemerintah, rakyat dia baik macam aku. Faham lagi? Masa aku menjadi pemerintah, dah, mung tu jahat. Faham lagi? Faham? Sebab tu molek. Mung tu tak molek. Maka ni. Nampak tak situ? Maka kalau kita nak suruh pemimpin kita jadi molek, kita bermula daripada kita. Maka Allah Ta'ala akan hantar pemimpin yang adil. Tu dia. Nampak? Dan kalau kita nak pakai, kita sokong orang molek ke tak? Contoh nak cerita hal politik bukan politik. Nak cerita hal orang ngundi. Nampak lagi? Kalau kita tu jahil agama, tak berakhir agama, kita pakah orang berakhir agama ke orang tak berakhir agama? Siapa? Kalau kita pakah orang agama, dia tutup ni, bereng kita. Faham baik kita pakah orang lawan agama. Sebab jiwa dia tak sesuai dengan agama. Tu nampak tak ni? Jadi kalau rakyat tu molek, dia akan pakah orang molek. Mudah je ngaji.
Betul tak ni? Kita berakhir konsert. Lepas tu kalau kita sokong ni, tutup konsert. Aku dah sokong. Betul tak ni? Tu hari ni. Sebab tu kalau buat program agama, tak ada sejik. Orang ajak awak apa semua. Tengok lah. Ni, program Yadin kan, ada dengan tengah-tengah. Belara ada. 2 hari malam ni, belara. Bermula ada semalam. Dah, ceramah apa semua. Kamu tanya, berapa orang-orang muda ni? Orang muda ada ribu. Dah macam ni. Apa? Cuba program galok, karaoke, dandung. Penuh apa? Betul tak ni? Tu kita kena sedar lah tu. Dia gitu. Sebab tu kena bermula daripada kita. Jangan kita kutuk dengan pemimpin kata uduh sangat. Kita baiki kita dulu. Baiki kita biar kita ikut duk Quran. Nak kata orang zalim pun, kita zalim ke tak? Jangan kata kau orang zalim, kita zalim. Zalim. Kita baiki kita dulu. Islam aja baiki diri kita. Tu dia. Biar kita taat pada perintah Allah ketika orang tak mau taat. Dia gitu Okey. Sebab agama yang tak redha adalah Islam. Tu. Okey. Jangan duk cara orang, cara kita. Ulama ajar dah kan, dia buat kiasan kepada kita nak baiki diri ni. Contoh kita bawa air dalam gelas, penuh gelas. Jadi kita jalan kita jalan, taburi air ni tumpah. Dang tak kita perhati kau orang. Dang kau. Dang. Begitulah orang ngaji ilmu tasawuf. Para salik ni, dia duk tengok aib dia. Tak sempat nak tengok aib di luar dia. Dia tak dang nak tengok aib orang. Tak dang. Dia tengok aib dia semua. Maka dia baiki diri dia. Dia tak tengok. Orang bodoh. Dia duk sibuk dengan hal dia. Nak baiki diri dia. Ini panggil salik. Jadi kita ngaji dah hari tu. Sebab tu. Mu'min yang asi, mu'min yang abid, mu'min yang salik. Nak sampai mu'min yang arif. Nak boleh pergi arifin tu. Bukan mudah. Kena lalu proses salik. Baiki diri kita. Jangan duk sibuk tak orang. Tu dia. Itu Islam aja. Hak lain kita husnuzon. Nampak lagi? Baiki kita tu. Comel jadi. Ni tidak sibuk orang dak betul. Hak ni dak kena. Kita kena. Tak betul gitu dah. Baiki diri kita. InsyaAllah kita belajar agama untuk kita baiki diri kita. Kalau ada rezeki, baru dia lepoh keluar. Betul tak? Tu. Habis itu. Tu Ali Imran ayat 19. Orang baca semua ni, inna dina indallahil Islam. Okey. Minta-minta Allah beri kekuatan kepada kita. Kita tu bit sliding ni kita amal lah. Okey. Okey, kita sambung definisi yang ketiga. Ada masa sikit lagi ni. Definisi yang ketiga. Okey, Islam adalah way of life. Peraturan yang bersifat, kacik orang putih tu. Tu kata bisa juga. Peraturan yang bersifat menyeluruh. Tengok. Menyeluruh Islam ni. Dan lengkap. Allahumma salli ala Muhammad. Maksud lengkap ni, tak tinggal sikit dalam Islam. Contoh, kita nak buat permohonan sesuatu benda. Kita pergi nak buat IC baru ke, IC hilang, ditulis itu kan? Sila isi borang dengan lengkap. Maksud lengkap tu jangan tinggal sikit. Sebab tu hari bulan kita tak tulis, kita kata, dia suruh kita tulis mula. Betul tak? Hari bulan Pak Cik tak tulis. Sedangkan dia tulis tak apa, dah sikit dah. Syarat dia. Kita pergi mula kat pen tu. Nak pergi tulis, orang faham apa pen. Orang duk tulis. Kita tunggu dulu. Pen orang kena ikat getah. Lengkap. Maksud lengkap tak tinggal. Itu Islam. Maka Islam tak tinggal. Nak berak, nak makan, nak bening, nak beratah, nak nega. Cukup dalam Islam. Ada semua sekali. Mana ada agama lain ajar pakai baju? Ada. Tak masuk jambang, keluar jambang. Tak ada. Islam ajar. Masuk jambang, keluar jambang. Ajar. Nak duduk berak tu ajar kau. Mana ada? Tak ada. Islam lah lengkap. Dah tak berikut lagi tak tahu. Maksud lengkap. Sempurna. Tidak ada agama yang sesempurna Islam. Tidak ada. Sebab tu kita tengok orang kafir, akhlak mereka hancur. Akhlak mereka hancur. Tapi orang Islam tak. Tengok Islam bila duduk dalam majlis. Contoh, kita pergi makan kedai restoran. Kita cakap kuat tak? Tak, selalu. Sebab apa? Takut ganggu orang sebelah.
Nah, tapi orang kafir tengok dia cakap kan ni. Nak sutik kedah dengar suara je. Tu kata. Sebab dia tidak diajar berakhlak. Betul tak ni? Ya ke tak? Comel dah Islam. Comel. Allah comel kalau kita amal. Nah, duduk tertik-terni, cakap slow je. Takut ganggu orang sebelah. Orang nak cakap kau. Nah, orang keluar anak bini ke, nak tenang jiwa, nak dinner sekali-sekala. Faham? Kita cakap wah. Sebab dia nak fokus tak boleh pada keluarga. Tu, hak situ pun Islam ajar. Sebab tu comel. Jangan kita buat ada benda tu. Sebab tu Tuhan marah. Kita pakai motor Azus bising tak boleh. Pakai Azus knocking tak boleh. Papa bising bangun. Kajuk habis orang nak tidur berserba. Itu bukan akhlak tau. Apa lagi? Yang parah ke motor wai sukung. Anak baru nak tidur, anak demang. Kita dah akan nak ajung atas ni ayah. Mak penat dah. Mak dah akan nak wibak. Mutuh terus anak. Minum susu sama. Dah tak boleh nangis. Patut ayah pula ambil. Du. Dapur dah rumah lambu. Faham lagi? Berak dah boleh tok. Tidur tok dalam buah. Acuh tok dalam buah. Pam! Bunyi. Wah, khabar pula. Oh. Orang Islam, dia tidak menyakiti orang Islam yang lain. Nampak? Itu Islam. Macam mana? Dah kita. Wai sukung perai. Bergelapar itu. Faham lagi? Tunggu traffic light. Tunggu kita jujur. Berau dia potong kok kiri. Lepas tu you lup pala kat traffic light yang nak masuk suslu. Islam ke gitu? Kau tengok ayah haji ke piyah? Faham? Dah piyah. Tu. Sakit hati kau kekel dia. Tengok. Sakit hati Islam tu tak amal. Betul tak ni? Orang lain nak derah kau. Bukan kamu seorang. Dia tunggu. Itu step. Ni dah. Ni sifat kita. Jangan gitu. Amba baru ni salah. Setiap banyak mana. Amba salah bukan sengaja. Salah. Amba ingat ke jalan ni boleh. Kedok rupanya jalan ni bukan jalan konal dah. Dah aku nak ganda kereta jujur orang minta apung gitu. Ya Allah. Tak apa. Jadi macam potong kok kiri lah. Jadi kita terpaksa masuk. Tu salah bukan sengaja. Minta apung tak gitu dah. Kalau sengaja dah aku. Faham lagi? Ni kita sedap potong suka-suka kok kiri. Lepas tu lup pada depan. Dia suruh orang wih ruang dia. Molek mukamu. Aku nak derah kau pada. Betul tak? Tu sifat Islam. Orang Islam tidak menyusahkan orang lain. Dia memudahkan orang lain. Itu Islam. Sebab tu orang Islam ada kereta tu. Dia tengok kereta jujur Pak Muslim nak masuk kat apa ni masjid Bakar Terbesu tu. Kan jeng mak masa itu jalan jujur. Kalau orang mari daripada nu nak masuk tak ketut giring tak boleh masuk. Kau tak wiri ruang. Tak boleh nak masuk. Jeng. Tapi ada hamba Allah yang baik dia beri. Dia beri. Apa lagi? Gi. Tapi bila gi pula dak reti bahasa pula gi yo. Beri kereta. Dak dah. Matang-tawi siapa habis kereta. Biar orang pula. Faham lagi? Ada seorang hamba Allah sayang pakai kereta mewah. Bapak kereta ratus ribu kereta. Kat juta. Kereta tu. Tapi tak berhenti. Dia biar habis orang lalu. Biar kereta. Memudahkan orang lain. Kalau kita naik kereta ratus ribu. Aku dulu. Faham? Dah, dia boleh berhenti. Badan kita straight. Berhenti. Kau orang lalu. Atau orang yang beramal dengan ilmu. Bukan marah kaya. Tak marah. Tu. Bukan Islam marah kaya. Tak marah. Kaya kita naknya. Kalau sesak orang minta 100 riyal tak boleh beri. Sebab sesak. Faham lagi? Kaya. Tu. Sebab tu Nabi kaya, sahabat kaya. Kaya belaka. Tu. Kita nak faham situ. Dia yang marah nak cari harta sebab tak mau lekat di hati. Bersih dulu hatimu. Setelah hatimu bersih, mau ambil harta pun tak apa dah. Sebab dia masuk pas dalam, hidup tangan dia. Kalau orang marah ni suruh buang dulu, bersih dulu tu, nak buang hak duduk di hati dulu. Dia panggil la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah, ambil lah, nak ambil banyak mana pun. Tak apa. Sebab tak lekat dah di hati. Hanya di tangan sahaja. Itu Islam, dia ajar dia. Ada 2 kalimah. Faham lagi? Sebab tu 13 tahun, Nabi mengasuh tentang cuci hati saja. Panjangnya sahabat cuci hati. Berakidah sikit je. Ilmu akidah ni sikit je. Dah ngaji panjang-panjang. Dah bukti jelas dah. Dalil Allah Ta'ala ada, tengok langit bumi gunung ganang. Pegang kemah. Hak lama, bersihkan hati. Nabi nak buang sahabat cinta dunia tu. Nak buang ambil licin sehingga macam Abu Bakar. Ketika Nabi nak kabur, nak hijrah. Nabi kata nak hijrah ke Madinah. Abu Bakar doa, ya Allah. Minta-minta Nabi pilih aku.
Masuk hati dah bersih dah. Kita dah kalau ikut Nabi hamta kena tinggal habis. Tapi hak tu dah ia bersih dah. You know, kalau kita orang ajak, minta-minta lah pengurusi jangan pilih aku. Betul tak? You know ni? Maka ni bersih hati dulu. Maka tu atas sistem yang diajak oleh Nabi. Kita ini duk bahas ilmu kalam, ilmu sifat 20, berpuluh-puluh tahun duk bahas sifat 20. Habis kita ngaji. Hati dak cuci, dak baca tong bawah. Walau 18 kitab sifat 20 kita ngaji. Tahu kau? Ilmu akidah sikit Ilmu Ghazali besar dah. Ilmu kalam ni sikit untuk yakin. Yakin lagi Allah Taala ada. Malam kamu membaratah. Ilmu akidah. Sebab tu zaman sahabat tak ada perbahasan tentang ilmu akidah. Dak balok. Sebab mudah. Nah, dalil Allah Taala ada, tengok langit, tengok bumi. Nah, kita tanya dalam orang Kalastar. Hei orang Kalastar, kamu buat pokok kayu. Orang Kalastar kata, mabuk ke? Mana boleh buat? Ada siapa buat? Allah. Nabi mereka buat, Allah yang buat. Nah, maka yakinlah kita. Mu ni lemah. Mana tahu lemah. Dulu mu ada tak? Tak ada. Kamu hari besar gini lalu. Doa air mani dulu. Tu mu lemah. Maka siapa yang buat mu? Allah tu. Pegang kemah. Cukup akidah. Lepas tu wa yuzakkihim. Nabi ajar bersih hati. Buang kecintaan pada dunia tersebut. Baru jadi hebat. Ni tengok pada kelek sifat ruh bulu hacul lebu kita. Daripada nipis batu-batu. Jadi tebal kita. Dah amal kau. Kedekut nak apa kau. Betul tak? Kau kat cetang. Pembersihan hati yang Nabi ajar. Sebab bila hati bersih, baru kita dapat memandang akidah yang satu lagi, akidah musyahadah. Tu. Halang arwah tu alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Hak ni bagi hebat. Anak asyik tu mesti hati bersih. Badak terhijab dengan Allah. Tu Al-Quran ajar terang jelas. Nak suruh bersih hati. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa shalla. Ni nak bersih hati. Tapi bal tu'sirunal hayatad dunya. Buat apa gagal dengan orang Islam ramai gagal? Sebab dia ambil harta juga. Dunia juga. Dia akan nak kabur. Tu biar orang mereh ustaz. Faham lagi? Suara siapa seruk semua. Cakap seruk lagi. Rasul kata ceramah. Cakap dengan anak tu seruk lagi. Faham? Tepik. Tapi bal tu'sirunal hayatad dunya. Tetap dia pilih dunia. Ni kata. Dah, sebab tu ustaz dah marah. Kita tahu dah. Quran kabur dah. Biarlah nak marah ni. Quran ayat dah. Merayak tu api pun bantu sirunal hayatad dunya. Nampak? Merayak banyak anda pun qalilan ma tashkurun. Dah, sebab tu Nabi tak ada kecewa pun. Nampak? Dia royak setakat boleh royak je. Allah segala-galanya. Tu tak ni? Tapi kita kena royak sungguh. Kena tekan sungguh. Dah, buka tak buka itu hak Allah. Faham? Baru puas hati kita. Nah, macam kita ajar anak kita ajar sungguh-sungguh dah. Dia jadi liar dalam agama hak tu serah dah. Orang kita takut kita delok bodoh itu. Tu tak puas hati lah. Betul tak ni? Dia gitu. Kita rayak betul dah. Orang tak mau ikut pada dia. Sebab yang beri petunjuk Allah. Kita hanya sekadar sampaikan je. Tu dia. Okey. Maka dia kata menyeluruh dan lengkap yang mengatur kehidupan umat manusia. Allahumma salli ala Muhammad. Dan menjadi dasar akhlak yang mulia. Tidak diutuskan Muhammad ni melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang mulia. Nah, akhlak yang paling mulia nak pun tak besarnya. Tawaduk. Merendah diri sama dia. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, jumpa sama sendiri. Assalamualaikum. Dia merendah diri. Maka orang lupa sifat dia merendah diri kau. Dia ikut Islam. Comel. Sama-sama merendah. Comel lalu. Nah. Ni kita sombongnya, ya Allah. Jangan merendah diri. Terutamanya orang kaya, dia kena merendah diri ke orang miskin. Payah tu. Nah, kalau orang miskin merendah diri ke orang kaya, biasa. Betul tak ni? Tapi orang kaya nak merendah diri ke orang miskin, cukup payah. Dalilnya ada dah berlaku. Usjudu li Adam. Sujud kamu akan Adam. Orang yang hebat, iblis. Suruh sujud kecak ayam Adam. Oh no. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan. Sebab apa enggan? Lah, aku hebat pada Adam. Mula suruh sujud ke dia. Allahumma salli ala Muhammad. Begitu juga Pak Muslim. Kita suruh orang kaya bawa Ferrari tu. Suruh rendah diri ke orang miskin. Dia kata molek muka mu. Aku kelas mana? Tan Sri ni kan? OKB ni kan? Betul ni? Nak sujud ke nak merendah diri kau ke tak siapa? Oh no. Tak. Islam ajar orang kaya dia kena pergi orang sesak. Bukan orang sesak pergi orang kaya. Kalau orang sesak pergi orang kaya,
timbul fitnah. Dia kata kena ada kerja lain nak ngecek tu. Nak pergi butang tu. La ilaha illallah. Bila orang kaya pergi orang susah. Dia tak kata nak menipu, nak butang dah. Nak buat benda? Nak pergi tolong tu. Bodoh ngaji. Bang, ni jumpa tak orang kaya pergi orang susah? Tak jumpa. Orang kaya telefon set-set dia. Oh, Tang Sri, where are you? Oh, tu. Dia tanya set-set kaya dia. Dia tak tanya cak yang berita. Betul tak? Kedai. Kalau tidak ada dah Datuk Tang Sri telefon mu. Nak kontraktor businessman tu. Nak. Mari ikut Amir ajak pergi jalan kali. Aku boleh raung. Dia tunjuk belaka kat ni. Dah, kita tengok meja tu semua korporat belaka. Betul ni. Semua saya cakap kan dia. I. Oh. Dia kata angkuh kita. Nah, sedangkan Islam ajar orang kaya tu dia kena berada di rumah orang sesat lama. Sebab tu Nabi paling mulia, paling kaya dah yang lawang dah. Orang paling kaya di atas muka bumi Allah, Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabi sentiasa berada di mana? Dengan Tang Sri ke? Dah, bersama dengan orang miskin. Itu Nabi ajar. Dan kita cek sendiri deh. Cek sendiri. Nak ikut Islam, ikut. Tak mau ikut, nak buat mana? Hamba kabar je. Orang kaya tak apa berahi dengan tak usul. Parut orang kena. Faham lagi? Tak usul ada kerja lain. Dah, nak kerja benda lagi aku. Wayak gitu. Mudah suka. Faham? Ni gitu. Nah, ke mana? Nak saing orang kaya tak boleh kita. Orang kaya tak berani nak epek kita. Ikut Ustaz Usuk, mampu kita. Tak usah ikut lagi dulu. Faham? Betul tak? Itu lah. Dah kita khabar no, aku saing dengan bukan aku nak harta pun. Nak khabar. Budak saing aku pun sudah. Kerana kita nak raya hak benar. Betul tak? Siapa tahan buat main hari-hari suruh BBT ke orang? Oh gila. Betul tak? Kalau aku saing Ustaz Usuk, gini, suruh pergi ke orang hamba hari-hari tanya. Mi makan orang miskin tak mu hari ni? Tu tanya anak-anak buah hamba. Berapa orang anak yatim rosok kepala hari ni? Hamba tanya. Dah demang kamu nak jawab, kamu nak pergi rosok. Betul tak ni? Dah Nabi buat gitu. Nabi tanya sahabat, sahabat siapa yang bersedekah hari ni? Siapa tak sedekah? Sahabat nak nipu dengan Nabi? Tak. Esok Nabi tanya celaka aku. Jadi aku pun sedekah. Esok Nabi tanya dia tak? Saya dia Rasulullah. Sebab sahabat tak berani nak nipu dengan Nabi. Betul tak? Jadi beramal lalu dia. Tu. Tak pun beramal baik mula lagi. Tak ikut. Mana lagi? Betul tak? Sebab tu orang kaya, dia kena cari orang susah. Sebab agama kita, agama Muhammad, agama orang kaya, tolong orang susah. Itu agama kita. Kenapa gak kemah lah tu? Berlaku dah zaman sahabat kan, cerita umur dah sini gitu. Dah, sampai satu kaum pok-pok badui tu di sebalik bukit Uhud tu, semua masuk Islam belaka. Kerana orang kaya tolong orang susah. Agama Muhammad. Betul ni? Ni kita minta batu orang pas surat. Nah, orang badui kafir tu pergi jumpa Rasulullah. Wahai kaumku, aku dengar agama Muhammad, agama orang kaya tolong orang susah. Aku nak terang mitok dengan Muhammad. Aku dengar dia dapat harta rampasan perang banyak. Apa lagi? Dia sekaping kaum-kaumnya. Dia pergi. Bila pergi, ya Muhammad. Dia panggil Muhammad. Dah kafir kan? Nah, aku dengar agamamu, agama orang kaya tolong orang susah. Adakah benar? Nabi kata, ya, benar. Jadi kaum aku duduk sebelah bukit tu susah, lapar, tak ada makanan. Aku dengar mu dapat rampasan perang banyak. Minta aku 2-3 ekor. Faham lagi? Lepas tu Nabi kata kan dia? Isi seborang dulu. Dah. Faham lagi? Nabi tak kata isi borang. Nabi kata mu lihat tu. Nabi kata kamu tengok semua tu. Jadi bawa kafir badui ni tengok. Banyaklah rampasan perang. Apa lagi? Ya, aku tengok. Ambil kesemuanya. Allah. Ambil semua, Nabi kata. Muhammad, adakah kamu gua? Jauh, ambil semua. Dia ambil semua, balik. Apa lagi? Sampai di pintu kota, wahai kaumku. Ya laung. Nah, marilah kita masuk agama Muhammad. Agama Muhammad, agama orang kaya menolong orang susah. Kita tak akan susah lagi. Itu agama kita. Dah hari ni berapa orang lapar? Nampak kalung. Faham lagi? Tak memaruh hama. Tu kata orang kaya tak berahi aku. Faham lagi? Tu kata berahi tak berahi. Kabar sungguh. Faham? Aku tak mau jawab depan Allah lagi. Takut nak kata kau kaya. Takut benda. Faham lagi? Mati bila-bila masa. Takut kau makhluk. Lalah kita mati. Ngadak Tuhan. Berak awal kita. Balik awal. Faham? Tu dia. Kena sedar. Kan ditanya bukan harta kita pun. Semua hak Allah lah ada pada kita. Betul? Gunalah sebaik yang mungkin. Gitu Okey, maka dia kata menjadi dasar akhlak yang mulia. Itu Islam.
yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk siapa? Untuk disampaikan kepada umat manusia. Tahu. Dah apa yang kita dak khabar kau dengan manusia ni bahawa agama kita ni. Jumpa saya rodong kita tepi kedai ke dalam mana ke royaklah ke dia. Royak tentang Islam. Jangan kita sama cakap hal dunia macam dia. Jangan buat komang sepandang kita orang Islam ni. Kita orang Islam ni agama dakwah. Agama mesti dikongsikan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Setelah mu rasa dah nikmat Islam, kongsikan. Biar orang boleh rasa nikmat Islam tu kata. Tu baca surah Ad-Duha. Nah, wad-duha. Sama. Ya Allah, indahnya waktu duha. Nah, tapi kita orang awam dak nampak indahnya waktu duha. Sebab kita tengok gitu ya. Tapi orang hakikat, orang hati bersih, dia melihat keindahan duha. Rebah kaki ya, guli batin dia panggil. Basuh janggut nangi melihat waktu duha. Oh, keindahan waktu duha. Sedar kita. Hebatnya Allah. Nah, tapi kita tak nampak. Kita orang awam tak nampak. Itulah masalah kita ni. Sebab tu kita kena bersihlah hati kita. Baru kita nampak. Kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat jamal Allah. Tak? Kita akan nampak. Itu dia. Okey. Bagi orang yang mentaatinya akan diberi pahala. Allahumma salli ala Muhammad. Pahala ni kata Allah tu guru dah nampak. Allah tu guru yang kata pahala dah nampak. Tapi orang boleh buat sebab dia yakin. Ayat tu. Tak, yakin. Tu kata. Tak. Sebab tu pentingnya tauhid. Nak tauhid. Kita nak beriman kepada Allah. Nak jadi mekanik ke, lawyer ke, kata Tok Guru, loh pergilah. Tak, canggih kita ada email. Email kita. Tak baru comel. Kita buat kerana benda pun, kita nak pastikan pahala mengalir. Mu jadi pemimpin. Biar mu jadi pemimpin tu, boleh membawa mu ke syurga. Nampak? Nak tu, payah bah. Bukan senang tu. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau iman tak kuat, kita guli batin. Itu kata keimanan kita. Okey. Bagi orang yang mentaatinya akan diberi pahala. Allahumma salli ala Muhammad. Amba ada dengar satu cerita sahabat amba. Sahabat ni orang kaya cerita dengan amba. Dia kata cerita awak Tok Guru. Amba tak dengar cerita, dengar dia baru dengar. Minggu lepas saya tak silap. Dia cerita arwah Tok Guru. Dia kata hebatnya arwah Tok Guru ni kata. Tok Ni Aziz lah. Ada projek, masa tu projek balok. Lepas tu Tok Guru panggil. Dia kata, apa mu bahan kemung banyak balok? Kan aku suruh bagi. Apa bahan kemung banyak sangat? Dia pun balik. Dia balik, dia bawa sejuta biti. Ke arwah Tok Guru. Ke pelawak-pelawak lah. Sejuta. Iwi. Tok Guru sejuta. Tok Guru kata, mana cukup rakyat aku nak makan sejuta? Dia pun ambil bil balik. Apa lagi? Kalau kita sejuta pun kena rata. Apa lagi? Tok Guru dah. Orang tu bisa. Tu kata nak ada iman kuat. Baru dah ambil rasuah. Tu. Tok Guru jawab kena. Sejuta mu bagi aku. Rakyat aku mana cukup ramai kan? Sejuta mu bagi. Buat balik bodoh gitu. Tak laku rasuah. Kalau orang takut ke Tuhan, tak makan rasuah. Hak anda ambil rasuah tu, hak tak takut ke Tuhan. 50 riyal pun faham. Betul tak ni? Dah penting tak kita kenal Tuhan. Maka di sini dia kata, Nabi mari ajar manusia je rakyat kerana bagi orang yang mentaatinya, mentaati hukum-hukum Allah tu akan diberi pahala. Itu dia. Sementara orang yang mengingkarinya, dah ikut hukum Allah, akan dikenakan seksa. Allahumma salli ala Muhammad. Cukup. Kalau kita ada iman, cukup dah. Buat jahat, kena seksa. Berani kita nak buat jahat? Tak berani. Sebab tu orang beriman tak berani nak buat jahat. Nak buat jahat masa lagu mana? Jika masa aku buat jahat, tak aku mati. Sebab mati ni tanpa notis. Kita orang awam tanpa notis. Nak tengok anak tak iman, tak berani. Sebab takut tengok-tengok mati. Dia mari sesak nafas, kejap ke? Faham lagi? Nak, tengah kita makan rasuah. Nak, ambil rasuah 10 riyal. Lepas tu nak ajak bini pergi makan air batu capu. Tak, piti rasuah duduk tangan, berak mati. Berani agak-agak. Sebab tu orang beriman tak berani. Tak berani nak lawan Tuhan. Sebab dia takut jika masa dia lawan tu, dia mati tak dalam taubat. Betul tak ni? Ni kata penting iman. Iman ni terlalu penting lah.
Sebab tu pertikatkan iman kita. Hari-hari Nabi jumpa sahabat, wahai sahabat, nak pertikatkan iman kamu. Lagu mana nak pertikatkan iman kami ya Rasulullah? Perbanyakkan menyebut la ilaha illallah. Sebab la ilaha illallah ni bila kita sebut dia akan meresap ke jiwa kita. Bila jiwa kita meresap dengan kalimah la ilaha illallah, dia akan zahir keluar. Dia akan, bila dalam ada Allah ja Tuhan, Allah ja Tuhan, Allah ya Tuhan kita, maka dia akan zahir pada syariat, pada zahir kita, akan mentaati akan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebut banyak. Okey, habis itu. Habislah lah. Kalau kita baca pula firman Allah bawah, mungkin sebelah suku baru berhenti. Jadi kita berhenti dululah. Sejam dah ni. Aku mari awal gini. Kamu yang cakap banyak. Aku mari awal gini. Kadang mari lewat. Ni mari awal. Gini baik. Sebab kuliah subuh aku dah pergi. Aku poteng. 5 minggu dah aku poteng kuliah subuh. Tua dah leningnya. Dah urut pagi-pagi. Bini kata nak pergi tak bang? Allah. Abang dah urut. Mula-mula. Berdahari masjid Tok Jembah atau asap malam 11.25. Warna ustaz lama tak mari esok ke ni. Kamu tak balas tak parah. Kamu balas pagi dia. Minta maaf banyaklah mata dia. Apa? Dah tua dah orang dah. Sebab tu nak beramal ni muda. Nah. Duha kita segar dah. Kalau subuh nak bawa kereta daripada Belara pergi Tok Jembah, ya Allah. Kita seorang nak bawa kereta. Apa lagi contoh. Dah. Kereta tak ke bandar tak ada. Tapi tak ke Kota Baru. Banyak kereta punya subuh. Kau tu amat takut tu. Takut kau. Kereta laju-laju. Kau ngatuk pun ada. Kau nak motong pun ada. Atau biarlah. Kita pun dah urut. Mulalah. Mungkin yang takut minggu-minggu depan takut segar. Kamu pergi mula. Banyak dah kepada hari dia mata WhatsApp. Tak maaf banyak je tu. Maybe minggu depan lah kata. Mari boleh jadi kata. Dak janji insya-Allah. Kalau minggu depan dak urut pula, dak hari. Ni duha ni insya-Allah. Puasa segar ni hari. Garik insya-Allah, garik segar apa? Garik segar tu pelik tapi duha banyak poteng kau. Sebab mari dak urut. Tu kata ada pakai jubah dah duduk depan ada ruang tamu dak tahu siapa. Tidur pula. Lelaki bang nak pergi kuliah dah Dah pukul berapa? Dia kata 9.40. 9.40 nak lagi dah tu. Nak pergi saja apa aku pun suku orang dah lagi. Dah jangan marah orang tau. Tu pun orang marah dah. Tengok buka telefon wah 5-6 miss call. Tanya mari tak mari. Lepas tu kita mari minggu depan kita layan buruk lah. Kita ngaji jangan marah itu yang terbaik untuk kita. Aduh, Ustaz dah mau lepas dia. Kita ngaji dah kan. Semua Allah Ta'ala tentukan segala-galanya. Semua ada hikmah. Kita buat sedap itu. Apa? Jadi hamba tak mari tak boleh marah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang terbaik. Sedap Ustaz kona. Faham? Tapi sungguh, wayak sungguh lah. Betul tak? Ke mu nak marah? Tak boleh tau. Tak boleh. Kita agak memang tak boleh marah. Sebab itu yang terbaik untuk kita. Mungkin ada hikmah di sebalik itu. Nak faham situ lah kita amal damal lalu. La haula wala quwwata illa billah. Kita tak ada daya upaya. Kalau ada daya upaya hak kita nak boleh berlaku. Jadi insya-Allah panjang umur diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala di rezeki kita sambung firman Allah surah Ali Imran ayat 85. Jadi balik di rumah baca dululah sebelum jumpa pula. Gitu. Ali Imran ayat 85. Dia panggil home work. Kerja rumah. Kita tengok tu. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Ta'ala a'lam.